Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya Nurbaya Hassan melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk segmen ruang tamu kita pada hari ini, pada petang ini, Duran Nusantara telah pun menjemput seorang doktor yang akan bersembang-sembang dengan saya mengenai kecantikan, mengenai apa itu selulit. Dan di sebelah saya adalah Dr. Sutina Nordin yang merupakan pemilik Enhanced Medical Aesthetic Center dan juga merupakan pengamal perubatan estetik. Selamat datang doktor. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa doktor bersama-sama dengan saya pada hari ini. Dan doktor, hari ini tajuk kita apa itu selulit kan. Jadi mungkin doktor boleh memberi tahu pada saya, memberitahu kepada para pendengar saya apa itu sebenarnya selulit. Benda yang digerungi oleh terutama para wanita. Apa khabar Nurbaya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi hadir. Sama-sama. Saya memang suka kalau nak cerita pasal selulit ni. Sebab selulit ni satu keadaan yang memang common ya. Memang kerap dihadapi kaum wanita. Statistically agak lebih kurang 99% kaum wanita memang ada selulit. Tidak kira mereka gemuk atau kurus. Tetapi kebanyakannya tidak mengetahui mengapa mereka ada selulit tu dan macam mana nak hilangkan selulit tu. Dan doktor, berkenaan dengan selulit, macam doktor pun ada cakap tadi, bukan saja kaum wanita yang kurus ataupun berbadan besar, tetapi yang saya tertarik dengan yang kurus pun boleh mendapatkan selulit. Memang majoritinya wanita yang dapat yang banyaknya ada selulit. Tetapi lelaki juga ada selulit kan doktor? Kalau nak ikutkan sebenarnya kebanyakan mereka yang menghadapi masalah selulit ni adalah kaum wanita. Oleh kerana kebanyakan penyebab selulit adalah berkenaan dengan hormon wanita, ya, seperti estrogen, berkenaan dengan pengambilan hormon perancang, seperti contraceptive pill, juga berkenaan dengan sirkulasi yang tidak begitu baik, lymphatic drainage ataupun blood circulation yang tidak begitu baik, dan ini juga related atau berkenaan dengan kedatangan haid wanita. Jadi kebanyakan kali memang sebelum ni, dalam 10 tahun dulu masa saya mula membuat rawatan untuk selulit ni, kita tak pernah tengok orang lelaki lah yang ada selulit. Memang semua wanita sahaja. Semua wanita dan sahaja. Kebanyakannya wanita selepas puberty. Selepas dah datang haid ya. Because masa tu yang pergolakan hormon berlaku dan masa tu dah mereka mula nampak selulit mereka. Selalu lepas umur 18 dan kemudian setiap kali dapat period tu, dia selulit makin lagi teruk. You know, Dan mungkin selepas bersalin. Sebab lagi teruk. Lagi, dan setiap kali bersalin lagi banyak. Jadi akan ketara. Tapi dalam kebelakangan 3-4 tahun ni, saya dah mula nak nampak atau mendapati juga pesakit atau kliennya lelaki yang ada masalah selulit. Saya pun heran juga mula-mula, tapi lepas tu saya dengan kajian, dengan lebih mengkaji keadaan ni, memang betul seluruh dunia pun dengan kolik saya lain, doktor-doktor lain saya bila jumpa tanya, mereka pun agak sekarang melihat lebih banyak ramai kaum lelaki yang sebenarnya ada masalah selulit. Kenapa? Adakah kerana lifestyle mereka? Ya. Definitely lifestyle, tapi yang paling ketara pada saya sekarang ni banyak masalah dengan hormon ya. Dan hormon yang paling penting atau yang paling bahaya di environment yang datang daripada banyak bahan kimia atau processed food atau minuman dalam plastic bottles atau food dalam styrofoam cup, containers, microwave food. Makanan-makanan ni semua mengeluarkan sejenis hormon dinamakan
xenoestrogen. Jadi fast food pun ada juga? Yes, of course. The more bahan kimia, the more chemicals, the more processed the food is, the more phytochemicals. The more chemicals, and these chemicals mimic estrogen kita, natural estrogen dalam badan. So we call them xenoestrogen. Dan xenoestrogen ini bila dia masuk dalam badan, badan dia tak recognize sama ada dia ni xenoestrogen yang tak baik ataupun estrogen yang baik. Jadi pada orang perempuan, we get overstimulation of estrogen, di mana you get masalah-masalah berkenaan dengan perempuan punya organ. Dengan lelaki pula dia dapat excess estrogen, dan excess estrogen ni akan menyebabkan organ yang sensitif kepada estrogen membesar. Sebab tu sekarang lebih banyak ramai lelaki yang menghadapi masalah buah dada. Ada juga mereka yang masalah selulit, di mana di kaki, di peha dan di perut mereka ada mendapati selulit. Ini disebabkan bahagian badan di sini yang banyak reseptor yang sensitif pada estrogen. So xenoestrogen akan pergi pada reseptor ni, and then menyebabkan selulit tu berlaku. Okey doktor, apa sebenarnya selulit ni? Mungkin doktor boleh berikan definisi selulit tu. Saya difahamkan selulit itu adalah berkaitan dengan lemak. Mungkin doktor boleh perjelaskan lagi untuk saya? Selulit ialah satu keadaan di mana ada lemak di bawah kulit yang bukan lemak dalam selulit. Let me start again. Selulit ni berkenaan dengan sebenarnya adalah lemak yang didapati just bawah kulit. Bukan kita tak panggil dia subcutaneous. Lemak yang ada dalam badan kita yang bawah kulit tu kita panggil subcutaneous fat. Cellulitic fat ialah dia di dalam kulit tu. Maknanya dia di atas subcutaneous fat, lemak yang kita boleh rasa bila kita cubit kulit kita tu, and di bawah permukaan kulit. So dia trap in between sebenarnya. Alright. Sebab tu bila kita lihat pada permukaan kulit, dia tidak smooth. Dia macam bergelora, ya. Macam ada garis-garis pecah. Ada garis-garis, and then ada macam parts of the kulit tu ada macam indentation, di mana nampak macam kulit buah orange. Sebab tu kita panggil orange peel skin. The permukaan is not smooth. Kalau you rasa permukaan kulit tu dengan bahagian lain pun, you akan rasa dia lebih sejuk atau tidak panas, not warm like the rest of the body, because there's poor circulation. So this entrapment of fat in the skin is what causes cellulite. Dan dia mudah terjadi di bahagian mana? Which part of our body? Majority of the time cellulite ni berlaku di bahagian perut, peha, belakang, tepi, kadang-kadang depan juga kalau orang tu really bad lifestyle, and sometimes upper arms. Why? Sebab reseptor kepada estrogen dan yang di mana lemak dan selulit suka berlaku, reseptor ni banyak di kawasan-kawasan ini. So bila dia nak berlaku, dia akan jadi dekat kawasan ni. Dan adakah ianya berlaku disebabkan pengumpulan toksin yang memusnahkan struktur kolagen dan elastin pada lapisan kulit tu, doktor? Okay, let me just say that cellulite ni boleh is aggravated by a few situation. Kita dah sebut tadi, salah satu daripadanya ialah imbalance hormone atau hormon perempuan, dan jika dia ambil contraceptive pill atau apa-apa pil hormon perancang atau pil supplementation yang sintetik, ini boleh menyebabkan imbalance yang lebih ketara lah, lebih nampak. Secondly ialah poor circulation. Jadi orang yang tidak exercise, yang selalu we call it couch potato. Couch potato. Yang so the poor circulation, and usually dekat belakang peha kita tu, maka boleh menyebabkan cellulite yang lebih. Then the next thing is actually our lifestyle. Lifestyle kita sangat penting. Cukup minum ke tidak? Because minuman, kalau cukup minum itu akan improve kita punya circulation. Cukup makan buah-buahan ke tidak? Terlalu banyak bahan kimia, terlalu banyak karbohidrat, terlalu banyak carbonated drinks, terlalu banyak minum alkohol, terlalu banyak all the bad things lah. So dia akan menyebabkan
entrapment, dia tersumbat sini sebab circulation dah poor, dah tak elok. Jadi banyaklah toksin-toksin ni akan, because benda-benda ni semua toksin sebenarnya, bahan kimia sebenarnya toksin pada badan. So dapat trap lah kat tengah ni. Jadi toksin tu tidak keluar dengan tidak keluar sepatutnya. sebab circulation dah poor. Dia apa-apa toksin masuk, apa yang akan membawa toksin tu keluar balik? Bergantung kepada sirkulasi darah dan limfatik, betul tak? Macam dalam longkang pun, untuk sampah tu keluar, air kena mengalir. Kalau air tak mengalir, sampah akan trap. So sama juga pada permukaan kulit kita ada banyak, kita ada vena, kita ada kelenjar limpatik, dan ini yang membawakan toksin dari yang masuk ke dalam badan keluar melalui buah pinggang atau hati untuk detoxify, pencernaan, and then dihapuskan. Right? Okey. Dan mungkin doktor boleh bagi brief sedikit bagaimana selain daripada doktor cakap tadi, adakah benar bahawa memakan makanan pedas juga berpengaruh terhadap pembentukan selulit? Selain daripada doktor, saya faham lifestyle seperti yang food dan drink tu no fast food. Lepas tu jika minuman mungkin carbonated drinks and then alcohol drinks, too much coffee, kalau lebih daripada 4 cawan sehari pun akan menjurus kepada pembentukan selulit. Isap rokok, merokok pun juga akan menjurus tak cukup tidur. Okey. Doktor banyaknya. check ya. Ya. Dan jenis makanan juga adakah mempengaruhi? Contohnya macam makanan tu pedas sangat ke, ataupun ada setengah orang yang suka gemar makan daging. They are really into daging red meat. Adakah itu juga salah satu faktor pembentukan? I think as far as I know, makanan pedas tidak ada masalah sebab tak ada study ataupun mana-mana clinical data yang saya tahu yang mengatakan makanan pedas atau spicy food boleh menyebabkan selulit, lebih keadaan selulit. Tapi kalau fikir dengan secara logik, bila kita makan terlalu banyak benda spicy dan curry, macam curry dan sambal and benda spicy food, badan memerlukan lebih air kan untuk penghadaman dan ini. Jadi kalau kurang, mungkin indirectly that can give rise to, because we don't drink as much, can give rise to increased risk. But actually makanan pedas tu kita makan tiap-tiap hari ke? Tak juga kan. Jadi saya rasa tak ada masalah yang besar lah. Lebih kepada makanan yang diproses daripada makanan yang natural, yang tidak diproses. Okey. Doktor, adakah ini mitos di mana berdiri terlalu lama akan menyebabkan pembentukan selulit? Tidak, itu salah. Salah satu mitos. Memang mitos lah. Yes. Okey, bagaimana pula dengan penggunaan kasut tinggi? No, tidak. Saya rasa itu lebih kepada varicose veins. Saluran vena yang besar tu, varicosities, lebih kepada orang memang lebih kerap dihadapi oleh mereka yang banyak berdiri, banyak berjalan dan pakai high heels. But sitting cross-legged is related. Yes. Bila kita selalu duduk cross-legged, orang perempuan kan selalu cross-leg. Duduk silang yang kaki. Tu sebenarnya silang kaki. Yang tu memang ada indikasi, ada kemungkinan boleh menyebabkan selulit. Lebih kalau kita duduk macam office work, 1 hari 8 jam, 9 jam sentiasa cross-legged, itu boleh cut off your circulation. So akan menyebabkan kekurangan sirkulasi and lymphatic drainage pada kawasan tu. Okey, jadi sudah doktor dah beri penerangan mengenai selulit. Selulit merupakan kumpulan lemak yang mudah terjadi pada lengan, perut, peha, dan juga dia adalah lemak yang tidak boleh, pengumpulan toksin yang tidak dikeluarkan, tidak dicernakan secara yang sepatutnya, dan antara efek penyebab kepada selulit ini adalah lifestyle yang tidak bagus. Contohnya pemakanan, itu yang important kerana sekarang ni semuanya nak cepat. Jadi fast food adalah tak cukup cepat pun kadang. adalah makanan yang paling cepat sekali yang boleh didapati. Right. Even microwave yang food yang via microwave pun adalah penyumbang kepada selulit. Dan itu adalah orang kata info-info yang untuk para pendengar tahu apakah itu selulit sebelum kita
kita berhenti rehat. Selepas ni kita akan tanya doktor bagaimanakah rawatan untuk mungkin kita tak boleh nak hapuskan selulit, tapi rawatan untuk mencegah selulit tersebut. Kita berhenti rehat sebentar. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya, Nurbaya Hassan, melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan di sebelah saya, Dr. Sutina Nordin yang merupakan pemilik Enhanced Medical Aesthetic Center dan juga merupakan pengamal perubatan estetik. Doktor dah bercerita tadi dengan kami mengenai apa itu selulite dan bagaimana boleh wanita mendapatkannya. Dan sekarang ni bukan sahaja wanita mendapatkannya, lelaki juga ada possibility untuk mendapatkan selulite. Jadi saya boleh simpulkan di sini semuanya is all about lifestyle. Jika lifestyle kita tidak berapa bagus, pemakanan yang kita ambil tidak berkhasiat, itu adalah merupakan penyebab lifestyle. Dan sebenarnya selulite ini juga boleh terjadi dengan secara semula jadinya pada perempuan selepas puberti, selepas mereka mendapatkan period yang pertama mereka. Dan dari situ akan bertambah dan bertambah dan mungkin akan bertambah selepas mereka melahirkan anak jika tidak berbuat apa-apa. Okey, doktor, bersambung sedikit mengenai selulite ini. Apa bezanya selulite ini dengan stretch mark? Okey, berbeza sebenarnya sebab selulite ni sebenarnya adalah lemak yang terdapat atau trap trap tu macam tersumbat di antara lapisan kulit dan disebabkan poor circulation, poor lymphatic drainage. Sedangkan stretch mark ialah di kulit, di mana kulit tu kolagen di dalam kulit telah pecah atau putus disebabkan terlalu banyak dia punya stretching, ketarikan kulit. Macam orang mengandung, dia cepat sangat perut dia membesar. Kalau kolagen dia tidak begitu kuat, dia akan putus, akan pecah, akan jadi smaller fibrils, jadi halus. So nampak sebagai stretch mark. So stretch mark ialah keadaan kulit dan selulite itu keadaan kulit tapi dalam sikit. Oh, jadi stretch mark itu di permukaan kulit, boleh di permukaan sahaja. Nampak garis-garisannya, tetapi selulite dan pula disebabkan pemutusan atau kepecahan kolagen, fibril kolagen di dalam kulit. Dan selulite pula di dalam kulit, di mana lemak itu terperangkap di bawah kulit. Okey, doktor, saya difahamkan bahawa klinik doktor iaitu Enhanced Medical Aesthetic Center menawarkan perkhidmatan untuk kita tak boleh nak buang, tetapi untuk mengurangkan selulite ini. Bukan saja selulite, tetapi ada alatan daripada BTL estetik yang digunakan oleh klinik doktor untuk mengurangkan bukan saja selulite tetapi untuk parut dan juga stretch mark. Mungkin boleh doktor boleh terangkan rawatan-rawatan yang diberikan oleh klinik doktor? Okey. Klinik kami Enhanced Skin and Body Clinic ni telah ditubuhkan dari tahun 2001, dah lama ya, 14 tahun dulu. Dan salah satu daripada keadaan atau penyakit keadaan lah yang kami memang banyak rawati adalah keadaan selulite. Di masa itu selulite bukan perkataan selulite itu tak ada pun dalam dictionary sebab selulite itu is considered satu cosmetic problem, macam hair loss, just cosmetic problem, tak ada, bukan masalah medical, bukan penyakit. So tak ada hal, tapi ramai orang sebenarnya menghadapi masalah dan memang cari cara merawati. Salah satu daripada cara untuk merawati selulite yang memang telah terbukti dijalani di Eropah adalah mechanical massage ataupun kaedah urutan yang kuat di mana seluruh ketebalan kulit tu diangkat dan diurut seperti dicubit ya.
Yang ni popular di Jepun sebenarnya, shiatsu massage. Namanya shiatsu massage, di mana seluruh, dan didapati apabila cara urutan begini dilakukan, selulit yang terperangkap, lemak yang terperangkap di antara kulit ni akan pecah, dan fiber-fiber yang merangkapkan selulit ni akan dipecahkan, dilembutkan supaya sirkulasi dan drainage akan improve. So kaedah mechanical stimulation adalah satu kaedah memang dah di-establish sekarang sampai sekarang sebagai salah satu ataupun the main method of treatment untuk cellulite. Dan over the years, dalam tahun-tahun yang belakang ni, kami banyak cara-cara berlainan yang kami dapati untuk offer kepada patient, kepada klien untuk rawatan cellulite mereka. Salah satu dari, jadi as the time goes on, kami ada macam-macam cara-cara lain, dan yang paling latest, yang paling baru kami ada ialah oleh BTL Aesthetics yang dinamakan X-Wave. Okey, ini yang ditawarkan oleh klinik doktor menggunakan salah satu produk daripada BTL Aesthetics, iaitu produk ini tidak menyakitkan. Bukan, tidak ada surgical, dia hanya menggunakan mesin sahaja. Dan mungkin doktor boleh terangkan dengan sedikit terperinci bagaimana proses menggunakan X-Wave ini daripada BTL Aesthetic untuk mengurangkan cellulite. Okey, boleh saya sebut saja, selulit ni tidak ada pun rawatan surgical. Pembedahan untuk selulit sampai ke tahap ini memang tidak ada. Sebab selulit ni again terperangkap di dalam kulit, nak keluarkan pun susah. Dia lain, setengah orang silap faham ni, mereka fikirkan liposuction tu adalah untuk mengurangkan selulit juga. Tidak, ya, liposuction lebih pada mengurangkan lemak dalam, lemak yang lebih dalam bawah kulit, subcutaneous. Sub tu bawah, cutaneous kulit, ya. Subcutaneous fat, bukan intracutaneous fat dalam kulit. So liposuction betul. Jadi bila kita nak cari cara nak hilangkan selulit ni, macam mana, dah advice kat patient, tidur dengan secukupnya, exercise regularly, minum air lebih, makan buah-buahan, jangan isap rokok, jangan terlalu parti-parti semua. Macam-macam kita dah advice, tapi masih benda tu tak hilang dia, sebab dia dah akumulasi bertahun-tahun kan, boleh kurang. Jadi nak juga rawatan untuk beri kekurangan. So datang X-Wave ni, apa yang X-Wave atau mesin apa-apa pun perlu buat ialah stimulate atau memberikan, memecahkan fiber-fiber atau tisu-tisu yang merangkapkan ketulan-ketulan lemak ni di dalam kulit, menambahkan sirkulasi darah dan menambahkan lymphatic drainage, serta membuatkan kulit tu lebih tegang. Okay? So X-Wave dia datang sebagai satu handpiece macam pistol lah. Dia macam pistol besar. Di hujung dia tu ada satu metal, satu macam kepala besi yang bila kita onkan akan bergegar, macam dia bergegar macam macam kena ketuk lah, macam kena ketuk pada kulit tu dalam frekuensi yang sangat tinggi. Sangat tinggi, kita tak boleh buat dengan tangan lah. Dia akan bergegar dan keluar masuk daripada gun tu, handpiece tu, pada permukaan kulit. Dia ada melibatkan haba dan sebagainya? Sebab gegaran tu agak laju dan dan pantas, akan rasa dan sirkulasi akan bertambah. Memang dia tidak mengeluarkan haba, tapi akan rasa panas sedikit. Dia akan generate because the circulation bertambah kan, jadi boleh rasa macam warm feeling on the surface. But we put gel untuk bagi senang maneuver atau pergerakan handpiece tu pada permukaan kulit, permukaan badan. Kita letak satu gel untuk gel tu agak sejuk, jadi selalunya pesakit tidak rasa apa-apalah, tak rasa panas tu. Dan X-Wave ni boleh juga membantu mengurangkan scar. Jadi scar tu tidak akan jelas kelihatan lagi, dan juga stretch mark. Bagaimana ia boleh membantu? Konsep dia simple, is mechanical stimulation. Menggunakan secara mechanical, kita stimulatekan peredaran darah, stimulatekan
sirkulasi untuk limfatik berkurangan dan lembutkan atau menegangkan kulit. So bagus untuk cellulite, bagus untuk scar, tapi scar jenis yang parut, jenis yang hypertrophic scars kita panggil. Seperti kalau perasan kadang hypertrophic scars ni parut selepas pembedahan, atau parut selepas kena injection BCG, atau parut selepas jatuh kena kebakaran ke exhaust ke kan, di mana parut tu jadi tinggi daripada permukaan kulit. So we call it hypertrophic, dan dia keras kan. Lepas lama kelamaan dia keras, dia tak sakit dah, tapi dia keras kan. Jadi X-Wave ni bagus untuk parut seperti ni, di mana dia dapat melembutkan parut ni dan pelan-pelan akan jadi lepir balik. Macam surrounding kulit lah. Untuk stretch marks, it's about the same thing, because dengan mechanical stimulation dia increase circulation, increase blood circulation, dan apa akan berlaku, kawasan-kawasan kulit yang normal akan menghasilkan lebih, because increase circulation lebih collagen. Collagen ni akan bertambah, dan perlahan-lahan stretch marks tu akan jadi lebih kecil. Dengan penambahan kolagen di sekeliling dia, di kawasan kulit yang normal. Jadi dia akan membantu. Dia tak akan hilang, sebab bila kolagen dah putus, kita tak boleh sambung dah. Dia dah pecah, dia dah putus, dia dah tak boleh. Tapi kita boleh stimulate dan hasilkan kolagen yang baru di kawasan kulit yang normal. Dan ini akan membuatkan stretch mark tu nampak lebih halus. Jadi adakah X-Wave ini juga bila pesakit dah menggunakannya, adakah ia dapat membantu untuk loss weight juga? Tidak. Seperti kita tahu cellulite ni berlaku pada semua orang. Not semua orang, 99%, tapi boleh berlaku sama ada kita gemuk atau kurus. In fact, problem cellulite lebih menjadi satu problem di kalangan mereka yang kurus, sebab mereka yang kurus selalunya nak pakai seluar pendek, ataupun badan dia orang cantik kan, tapi nak tunjukkan badan dia orang tapi nampak, dan bila dia tak banyak lemak, selulite lebih ketara. Ya ke? Sementara orang yang berisi sedikit, lemak tu macam bercampur kan, tak nampak sangat, dan kulit tu dah kena stretch, jadi selulite taklah nampak sangat. So tak tahu lemak ke ataupun selulite, dah tak tahu beza dah. Okay. So X-Wave ni for cellulite. Jadi kalau orang tu kurus, dia pakai X-Wave, dia tak kurus lagi. Kalau orang tu berisi, dia pakai X-Wave, dia mungkin rasa badan inch loss dia ada. Dia mungkin mendapatkan inch loss. Sebab cellulite ni again is trap fat kan. Jadi kadang-kadang bila kita dah pecahkan lemak ni, badan dia punya shape tu mungkin dia akan dapat inches di pinggang, di paha tu dia, sebab daripada sirkulasi yang tak bagus ke bagus kan. So dia mungkin akan dapat inch loss. Tapi dari segi weight loss, berat badan kilo dia diri atas weighing scale tu, tengok memang dia tak akan ada lah. Of course kalau dia tukar lifestyle dia dah start exercise, dia buat X-Wave sekali, dia cukup tidur, dia all those right things, and dia buat plus treatment, dia punya keputusan akan sangat baik. Dia akan dapat semua yang dia so one doesn't go. Orang yang exercise pun kadang-kadang dia frust, dia datang, dia kata, I dah buat ni, I dah tukar lifestyle, tapi my cellulite masih ada. Sebab benda tu dalam 10 tahun lepas, akumulasi dia sedikit kan. So it's not going to change over 10 months, 10 years punya accumulation. So then they come in, do the X-Wave, that will reduce it about 20-30%. Then the lifestyle goes on, so that you don't get new cellulite coming in. And then in the meantime, the old cellulite starts to go as well. Jadi maksudnya di sini tidak boleh selulite tidak boleh dihapuskan, tetapi kita boleh mencegahnya daripada datang terbentuknya selulite yang baru. Yes. Dan selulite yang lama boleh direducekan menggunakan X-Wave ini. Okey, itu antara rawatan yang diberikan oleh kepada para pendengar di luar sana jika ingin mendapatkan rawatan di Enhanced Medical Aesthetic Center untuk mengurangkan selulite. Bukan saja boleh mengurangkan selulite, tetapi juga boleh mengurangkan kenampakan parut itu. Jadi maksudnya parut itu akan menjadi lebih pudar. Dan juga stretch mark juga boleh menjadi pudar, tidak terlalu ketara sangat line-linenya. Okey, kita berhenti rehat sebentar sebelum kita masuk ke talk set yang terakhir.
Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Nurbaya Hassan melalui Radio Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan saya masih lagi dengan Dr. Sutina Nordin yang merupakan pemilik Enhanced Medical Aesthetic Center dan juga merupakan pengamal perubatan estetik. Dan tadi kita dah pun bercerita mengenai rawatan untuk selulit ini, di mana kita tidak boleh menghapuskannya tetapi kita boleh mencegahnya menggunakan X-Wave, iaitu merupakan salah satu produk daripada BTL Estetik. Doktor, saya nak tanya, jika saya ingin mendapatkan rawatan untuk mengurangkan selulite, untuk mengurangkan untuk memudarkan stretch mark menggunakan X-Wave ini, berapa kali sesi treatment yang saya harus jalankan? Kalau nak pakai X-Wave untuk tiga-tiga masalah tu, kena banyaklah sesi treatment dia kan. Jadi kalau kita fokus untuk selulite saja, bagaimana? Kalau untuk selulite saja, also sebab faktor selulite, ingat ya, lifestyle factor is a main factor. So that one out of my control. Jadi I tak boleh control yang tu, macam mana you live your lifestyle. So that contributes 70% of your cellulite, correct? So kalau saya buat treatment, mungkin treatment X-Wave boleh mengurangkan up to 30, maybe 50%, bergantung kepada your lifestyle. Generally speaking, kita recommend seseorang melaluinya sekurang-kurang 10 kali, sekurang-kurang. Tapi kalau boleh saya nak 20 kali. Also bergantung kepada tahap selulite dia. Selalunya bila seseorang tu datang, saya akan bagi selulite. Selulite ni dibahagikan kepada 4 stages. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Kebanyakan orang adalah stage 2 di mana dia datang minta pertolongan. Sebab stage 1 tu tak nampak sangat. Bila dia cubit boleh nampak orange peel. Kulit macam kulit orange tu. Bila stage 2 di mana dia diri, dia tengok cermin, pakai saudara tengok cermin dah nampak. Stage 3 dia baring tak nampak. Stage 3 dia diri dia nampak, dia baring dia nampak, dia buat apa pun dia nampak. Stage 5, stage 4 tu dah nampak sangat lah. Jadi kalau of course kalau orang yang stage 2 memerlukan 10 kali untuk mendapati 30% improvement, takkan orang stage 4 pun 10 kali, betul tak? So dia akan perlu bergantung kepada stage. How advanced dia punya cellulite is. Secondly, bergantung kepada lifestyle of course. And then thirdly, bergantung kepada umur. Sebab yang lebih muda kulit dia lebih tegang. Bila kalau ada pendengar kita dah umur lebih 40, dia akan mungkin dia boleh relate to what I'm saying. Dia akan nampak dia punya selulite makin teruk lepas dia dah menopause. Disebabkan hormon satu lagi kulit tu dah tak tegang. Bila dia tarik kulit dia naik atas, dia tengok selulite dia hilang. Okay, because when the skin is sagging a little bit, the cellulite looks more obvious. So of course the younger people, the kulit dah memang tegang, cepat nampak dia punya improvement. The older people, they need more sessions. But minimum 10 tu memang minima. Dan adakah rawatan harus dilakukan seminggu sekali ataupun dalam seminggu tu boleh dijalankan 2-3 kali? Okey. Bila kita buat rawatan untuk selulite dan kita menggunakan mechanical stimulation seperti menggunakan X-Wave, memang it's something like exercise. Exercise untuk efektif, dia perlu dijalankan setiap 72 jam. Okay, because you need to accumulate the good effect. Kalau you tunggu lebih 3 hari, 72 jam, you lose the previous effect. Sama macam X-Wave, kalau boleh kita nak buat setiap 70, because kita dah increase circulation, dah buat lymphatic, dah pecah dia dah peak, dia sampai maksimum. Lepas tu kita buat lagi sekali. So dia accumulate. So the best is kalau boleh buat 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, the best. Okay. Tapi setengah orang susah nak datang 2 kali seminggu. Dia nak buat sekali seminggu, boleh. Hanya saya selalu nasihatkan at least the first
2 weeks tu kita buat 2 kali seminggu. Bila dah increase the circulation, macam warming up lah. Kemudian we can do once a week. Kemudian lagi satu, saya kalau boleh kita nak bagi nampak results. Kalau 10 kali baru nampak dia punya results, dia buat sekali seminggu, 10 minggu boleh nampak results dia. That's 2.5 months. A lot of people can get demotivated. Allah, tak minggu pergi tapi tak dapat apa-apa. Whereas kalau dia buat 2 kali seminggu, dia buat di tengah rasa motivasi dia, dalam 6 minggu, 5 minggu dia dah nampak dah results. Dan dia boleh decide dia nak sambung ke tidak. Okey. Doktor, saya nak tanya, macam doktor cakap tadi, X-Wave iaitu produk daripada BTL Aesthetic ini tidak akan membantu untuk loss weight, tetapi dia hanya akan membantu untuk reduce inch loss. Okey, saya nak tanya, jika saya datang, saya seorang yang mahu dapatkan rawatan ini, saya akan macam, okey dok, saya akan adakah doktor akan bagi konsultasi dahulu apakah yang saya ingini? Sebab ada setengah orang tak mahu loss weight, dia nak badan mereka begitu saja. Tetapi mereka mahu just nak trim. Adakah X-Wave ini adalah salah satu alat untuk orang kata trim your body juga? Yes, definitely untuk trim ataupun untuk shape atau sculpt the body. Walaupun kami adalah cara-cara lain yang mungkin lebih efektif atau lebih mujarab untuk body sculpting dan untuk inch loss. Tapi X-Wave boleh sebab X-Wave tu tak mahal. Satu rawatan dia tak mahal sebab dia tak banyak consumable. Tak sakit. Tak ada downtime. Masuk, buat lunchtime boleh pergi balik kerja. Okay. Orang tak nampak pun apa yang kita buat. Tiba-tiba satu hari dia tengok selulat dia dah kurang. So in that sense it's cheap, it's effective, there's no downtime. Husband pun tak payah tahu, kalau dia tak nak tahu, boyfriend ke tak nak tahu pun tak apa, you know, that sort of thing. So dan tak boleh. Sakit yang penting. Tak sakit and cepat. Dia bukan satu rawatan bukan 1 jam 2 jam, dia hanya 10 minit untuk satu bahagian. So kalau katakan peha kira 2 bahagian, 10 minit 20 minit. Dan okey, ini sedikit mungkin saya pasti ramai pendengar saya sendiri pun nak tahu ada tak efek setelah melakukan rawatan menggunakan X-Wave ini? Side effect. Yes. Oleh sebab dia mechanical stimulation, iaitu sejenis stimulasi melalui urutan permukaan kulit. Dia macam pukul dan urutan shiatsu. Of course setengah orang kulit dia nipis dan senang luka, senang lebam. So sometimes boleh dapat blue black sikit atau lebam-lebam. Jarang tapi mungkin boleh. Terutama kawasan-kawasan di mana tak begitu ketebalan selulit tu tak begitu tebal dan ataupun ada permukaan tulang. Kawasan di mana tulang tu dekat dengan kulit. So mungkin dia boleh rasa pop tu dan dia boleh dapat lebam sedikit. Immediately after memang nampak merah. Okey, nampak merah dan ini berterusan selama 10 minit, 15 minit. Lepas tu hilanglah. Kalau ada lebam mungkin lepas tu dapat lebam lah. Dan kadang-kadang boleh rasa sebab kena cubit kan. Jadi bolehlah rasa macam bukan sakit, tapi kan kalau kita lepas kena urut yang kuat ni, urut kuat tu kan boleh rasa macam ada sakit sikit kan bila tekan. Boleh rasa macam tu untuk beberapa jam. Lepas tu hilang. Selain daripada tu tak ada masalah lain. Dia punya side effect punya profile dia very low. Almost nothing because it's really external. Okey. Jadi memang ia selamat digunakan untuk lelaki ataupun wanita sekalipun untuk mengurangkan selulit, memudarkan parut dan juga memudarkan stretch mark itu. Okey, dan sekarang ini saya nak bercerita mengenai Enhanced Medical Aesthetic Center pula. Selain daripada apa yang ditawarkan, apa yang kita sembangkan pada hari ini iaitu mengurangkan selulit itu menggunakan X-Wave oleh BTL Aesthetic, apakah lagi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Enhanced Medical Aesthetic Center untuk para pendengar saya?
Cara pendek kami panggil Enhanced Clinic sahaja. Enhanced Clinic saja. Okey. Saya tubuhkan Enhanced Clinic ni dalam tahun 2001 disebabkan saya menghadapi masalah saya sendiri sebagai seorang perempuan lepas beranak dua kali. Saya menghadapi beberapa masalah yang kebanyakan wanita dalam umur 30-an, lewat 30-an, lepas bersalin, kerjaya, sibuk menghadapi dan tidak dapat tidak dapat mana-mana center di luar sana untuk nak cater kepada kita punya need ya. Kebanyakan yang ada salon-salon tu semua you rasa macam dia orang nak hard sell, nak jual je barang, tak ada without any scientific base. So my aim was we set up something and we only give out treatments yang mempunyai banyak scientific basis. So we're very very careful, very strict about what we select. The product must be evidence based, must have a lot of certification, must have a lot of clinical papers research. That's why we pilih BTL Aesthetic punya produk sebagai salah satu produk kita. Our focus had always been to give scientific basis, yes, but to give an approach to wellness. Okay, for the well-being of a woman. Now we go to men as well. So in the beginning it was about skin problems. Now we are more focused on body problems and body sculpturing, body shaping. Cellulite has always been one of our main problems. We started out when one of our main treatment yang kita ada memang untuk cellulite. Sebelum X-Wave datang pun kita dah mula buat cellulite. Dan kemudian we went on into body sculpturing, body shaping dan weight loss. Sekarang fokus kami banyak kepada berkenaan dengan lemak lah. So sekarang kami very much into lipotransfer, pemindahan lemak daripada punggung atau perut ke muka dan buah dada. Okay. Jadi itu akan ada surgery. Melibatkan it's a little bit surgery. Our aim is we are not a surgical center. Saya bukan seorang pakar bedah. Walaupun kami bekerjasama dengan pakar bedah kosmetik. So kita punya ni is always specialized towards siapa-siapa yang tidak menghendaki prosedur yang ada surgery. Tapi mungkin suntikan tu ada dan kadang-kadang kalau kita buat laser lipo di mana kita perlu buat lubang yang kecil untuk masukkan instrumen untuk mencairkan lemak, itu boleh. Tapi as long as kita tidak potong kulit kita lebih daripada 1 cm, dia tidak it's not classified as surgery. So everything is non-surgical, but it's called minimally invasive, slightly invasive. We have progressed from then because now the era of aesthetic medicine ni banyak ada banyak sangat dengan Korea punya industry and all that. So to meet that need, we go more and more into latest technology, new technologies and all that. Jadi Enhance Medical Aesthetic Center bukan saja menumpukan kepada kecantikan tetapi juga kesejahteraan hidup, wellness kan. Wellness. Dan juga ada juga yang boleh mendapatkan rawatan muka for skin problem dan sebagainya. Body problems dan juga internal problems like hormone balancing. Kita buat hormone balancing sekarang, cell therapy. Sekarang lebih ramai orang very highly stressful lifestyle. Mereka sihat, tidak ada penyakit tapi mereka tidak begitu sihat. I mean, dia tired, they look drained, tapi tak ada penyakit. So these people tak ada quality of life juga. Mereka masih mau aktif, masih mau nak keluar buat. So we do a lot of hormone, natural hormone, bukan synthetic hormone. Kita panggil bioidentical hormone balancing. Kita buat banyak wellness therapy, menggunakan cell therapy, menggunakan stem cell, menggunakan vitamins dengan infusion and stuff like that. Klinik doktor di Filio Damansara 1 ada 3 bahagian, iaitu estetik klinik, ada Medispa dan ada laser center. Saya berminat dengan Medispa tu, mungkin doktor boleh terangkan? Medispa is a term yang datang daripada Perancis di mana medical
dan spa. So kalau katakan spa tu orang buat facial, orang buat body massage, orang buat hot cold warm bath semua tu kan. So in medical spa dia ada doktor yang jaga spa tu. Jadi prosedur tu tak adalah massage dengan facial, walaupun boleh tapi kami tidak jalankan itu. Kami masih gunakan mesin dan rawatan treatment teknik yang masih considered medical base dan masih ada evidence base, hanya tidak memerlukan doktor untuk menjalankan rawatan tu. So suntikan semua tidak dimasukkan ke dalam medispa. Benang-benang and treatment yang lebih invasive, laser tak masuk situ. So it's very minimally invasive, dijalankan oleh terapis, sangat relaxing. Treatment dia mungkin untuk kulit, bagi oksigen kepada kulit, memperbaiki keadaan kulit. Sebab fokus kami lebih kepada body treatment, jadi kami ada treatment untuk mengurangkan lemak spot, lemak-lemak di bahagian badan tanpa pembedahan. X-wave adalah di dalam medispa kami untuk selulit. Ada juga treatment untuk pecah lemak, untuk saddleback peha, lemak di peha. Yang orang perempuan pun 99% perempuan yang ada selulit mesti ada lemak di bahagian luar peha ni. Menggunakan Vanquish oleh BTL Aesthetic juga. Dan menggunakan cool sculpting oleh Zeltic. Juga untuk stretch marks, untuk tegangkan kulit seluruh badan, and also hair therapy, laser untuk rambut, untuk lebatkan rambut, and radio frequency. Dan itu antara perkhidmatan di bawah Medispa. Dan untuk para pendengar mendapatkan maklumat lanjut mengenai Enhance Medical Aesthetic Centre ini, boleh melayari laman web Enhance sendiri, iaitu Enhance enhanze.com, enhance.com, untuk mendapatkan butiran lebih lanjut mengenai apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang dijalankan, yang boleh ditawarkan. Dan ada juga jika perlu membuat appointment, janji temu untuk mendapatkan rawatan. Dan jika mungkin untuk mendapatkan konsultansi terus dengan Dr. Sutina, mungkin boleh menghubungi nombor yang tertera di laman web tersebut. Dan seperti mana yang tajuk kita hari ini, iaitu apa selulit, kita pun dah sudah tahu apa itu selulit. Merupakan lemak yang terperangkap dalam lapisan kulit, dan antara rawatan yang boleh digunakan untuk mengurangkan selulit ini adalah menggunakan X-wave daripada BTL Aesthetic yang ditawarkan di klinik Enhance Medical Aesthetic Centre ini. Dan X-wave itu tidak menyakitkan, walaupun ada sedikit side effectnya, tetapi ini hanyalah sementara. Dan kemudian dia jika treatment, jika rawatan dilakukan adalah kerap, dia akan pasti membantu dalam inch loss. Dan Enhance juga boleh membantu untuk menurunkan berat badan juga, kan doktor, kan, untuk sesiapa yang ingin mengurangkan berat badan. Jadi mengurangkan berat badan dan inch loss ni adalah orang kata selalunya partner memang betul. Partner in crime ni. Kebanyakan orang dia memang perlu dua-dua lah. Tengok pada BMI dia. Tetapi itu pun mengikut keperluan para pengguna. Jika ada yang mahu mengekalkan bentuk badan sekarang tetapi hanya mahu buat sculpturing ataupun tone the body, boleh mendapatkan rawatan untuk mengurangkan selulit menggunakan X-wave daripada BTL Aesthetic ini. Dr. Sutina, terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama dengan saya, bersama Radio Durian Nusantara pada petang ini, menerangkan kepada saya dan juga para pendengar mengenai selulit dan rawatan yang boleh digunakan untuk mengurangkan selulit itu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk topik-topik yang lain pula mengenai kecantikan dan kesihatan ini. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih. Terima kasih para pendengar. Salam hormat, salam kasih sayang, salam Nusantara. InsyaAllah kita jumpa lagi.